Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amjad. Tajuk yang saya pilih pada kali ini ialah Perayaan Tahun Baru Cina. Sejarah perayaan. Sebelum dinasti Qin, tarikh perayaan permulaan sesuatu tahun adalah tidak jelas. Barangkali awal tahun ini bermula dengan bulan 1 ketika dinasti Xia, bulan 12 ketika dinasti Shang dan bulan 11 ketika dinasti Zhou di China. Namun, adalah diketahui bahawa bulan lompat yang dipakai untuk memastikan kalender Qamari selari dengan matahari sentiasa ditambah selepas bulan 12 ketika dinasti Shang menurut catatan tulang Oracle yang masih wujud, dan Zhou menurut Sima Xian, Maharaja pertama Qin, Shi Huang, menukar dan menetapkan tahun pada bulan 10 pada 221 SM. Sama ada Tahun Baru Cina diraikan pada awal bulan 10 atau bulan 1 atau kedua-duanya itu tidak diketahui. Pada tahun 104 SM, Maharaja Wu telah memerintahkan sewaktu dinasti Han menetapkan bulan 1 sebagai awal tahun yang masih kekal sampai abad ini. Seterusnya kita kembali kepada amalan perayaan. Ampau. Secara tradisinya, ampak adalah sampul merah diedarkan sepanjang sambutan Tahun Baru Cina oleh pasangan suami isteri atau orang tua atau muda-mudi yang belum berkahwin. Adalah satu kebiasaan untuk orang dewasa memberi sampul merah ini kepada kanak-kanak. Anda boleh lihat gambar yang saya lampirkan, iaitu contoh ampau. Okey, seterusnya Pasar Tahun Baru. Pasar khas didirikan menjelang Tahun Baru untuk menjual barang Tahun Baru. Pasar ini biasanya berbentuk pasar terbuka dan menampilkan barangan seperti bunga, mainan, pakaian dan sebagainya kepada para pembeli untuk membeli hadiah untuk kunjungan Tahun Baru atau sebagai hiasan rumah. Anda boleh lihat lampiran gambar pertama dan gambar kedua yang saya sediakan. Ketiga adalah mercun. Pada zaman silam, batang buluh yang berisi serbuk meriam dan dibakar untuk menghasilkan letupan kecil pernah digunakan di China untuk mengusir puaka. Pada zaman moden pula, kaedah ini mengubah menjadi penggunaan mercun pada musim perayaan. Oleh sebab mercun biasanya barangkali dalam bilangan ratusan, mercun menghasilkan letupan memekakkan dan dipercayai boleh mengusir roh-roh jahat. Penyalaan mercun juga melambangkan peristiwa yang ria dan menjadi satu aspek penting dalam sambutan Tahun Baru Cina. Anda boleh lihat satu gambar yang saya lampirkan, iaitu contoh mercun. Dan seterusnya adalah pakaian. Pemakaian yang lebih warna merah sering dipakai sepanjang Tahun Baru Cina kerana mempercayai warna merah akan menakutkan roh jahat dan nasib malang. Tambahan, orang yang memakai baju dari kepala hingga kaki pula melambangkan permulaan pada Tahun Baru. Anda boleh lihat satu contoh baju yang dipakai sewaktu perayaan yang saya lampirkan. Dan seterusnya adalah makan besar. Makan besar diadakan pada malam sebelum Tahun Baru, ketika semua ahli keluarga, sama ada yang tinggal di rumah atau jauh di kampung halaman, bertemu untuk perayaan. Jamuan ini biasanya diadakan di rumah yang didiami anggota keluarga paling tua. Jamuan ini amat kaya dengan makanan yang lazimnya merangkumi daging ayam dan ikan. Ikan sebagai makanan penting tidak dimakan sampai habis. Sebaliknya, baki disimpan semalaman. Bab pepatah Cina Nian Nian Yo Ye yang bermaksud
semoga ada lebihnya setiap tahun. Yang sama bunyinya dengan semoga ada ikan setiap tahun. Anda boleh lihat satu contoh yang saya lampirkan, iaitu makan besar. Okey, seterusnya adalah sambutan perayaan. Sambutan Tahun Baru Cina disambut dengan ahli keluarga, saudara mara dan sahabat, serta penggunaan warna merah yang berlebihan. Ampa diberikan kepada orang muda dan kanak-kanak oleh orang tua yang telah berkahwin. Seterusnya adalah ucapan perayaan. Yang selalu disebut ialah kongsi facai, yang diterjemahkan sebagai tahniah dan semoga mendapat rezeki. Ungkapan ini yang sering tersalah anggap sebagai bersinonim dengan selamat tahun baru, mula digunakan berabad-abad lalu. Sekian, terima kasih.